Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan, ada sedikit setting yang saya nak buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita merafakkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat yang dikurniakan pada hari ini dan pada pagi ini. Kita masih lagi diberikan dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala nyawa dan kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita dengan nikmat yang masih Allah Ta'ala kekalkan dan masih Allah tidak mengambil dan mencabutnya daripada diri kita. Alhamdulillah. Antara nikmat yang besar juga adalah nikmat kita dapat menuntut ilmu, iaitu nikmat kita dapat melazimi majlis ilmu, dan nikmat kita mencintai ilmu dan kita menginginkan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ini salah satu daripada nikmat yang mana baginda Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala seawal pagi. Antaranya yang baginda pinta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu akan ilmu yang bermanfaat. Nak menunjukkan pada kita antara nikmat yang perlu untuk kita pelihara, yang perlu untuk kita syukuri adalah nikmat kita masih lagi diberi hidayah oleh Allah untuk kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jangan sampai pada satu masa dan ketika keinginan kita untuk menuntut ilmu itu telah terhijab, telah pun dipadamkan atau dihilangkan keinginan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Hadirin yang saya muliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya nak berkongsi berkenaan dengan tajuk iaitu amalan yang memerdekakan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya nak mulakan berkenaan dengan tajuk ini, saya nak meminta kepada para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kongsikan dan sharekan link kita, link Facebook ini kepada rakan-rakan masing-masing, dan juga kepada teman-teman kita di dalam Facebook masing-masing, supaya kita dapat meramaikan taulan kita dan kenalan kita untuk sama-sama mereka mendapatkan manfaat ilmu bagi tajuk yang kita hendak sampaikan pada pagi ini. Sama ada kita share pada Facebook kita ataupun kita kongsikan di grup-grup WhatsApp ya, untuk teman-teman kita juga dapat menikmati dan juga dapat mengambil istifadah manfaat daripada ilmu yang sama-sama kita akan kongsikan insya-Allah. Kerana tajuk yang diberikan dan tajuk yang dipilih ini bagi saya adalah merupakan satu tajuk yang merupakan suatu persediaan kita untuk menghadapi hari akhirat. Dan tidak ada pada hari kiamat sesuatu yang lebih menakutkan kita, sesuatu yang lebih menggerunkan kita melebihi daripada siksaan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah kemuncak kepada siksaan Allah. Ia adalah merupakan suatu gambaran kemurkaan Allah Ta'ala, kedahsyatan dan keperkasaan Allah Ta'ala di dalam menghukum dan membalas atas setiap kejahatan yang dilakukan. Jadi sebab itu neraka bukan sekadar kita yang merasa takut pada neraka. Bahkan para malaikat, bahkan daripada makhluk Allah Ta'ala yang lain juga merasa gerun dan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana apabila Allah mensifatkan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, apabila telah didatangkan, Allah bawa api neraka Jahannam itu ke muka pengadilan di padang mahsyar. Allah tunjuk kepada orang kafir, Allah tunjuk kepada orang beriman, inilah neraka yang telah aku perintahkan pada kalian, yang telah Rasul memberi penerangan pada kalian. Neraka ini benar,
inilah neraka yang kalian akan lihat dengan latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu akan tengok neraka ini bukan secara pandangan ilusi, tetapi kamu akan menatapnya dengan pandangan yang nyata. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut, ya, bila neraka itu dibawa datang, pada hari itu yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Manusia akan ingat balik segala perbuatan, pekerjaan, pertuturan apa yang telah mereka lakukan, yang boleh menjadi peringatan sebagai keinsafan dan penyesalan pada mereka. Dan pada ketika itu manusia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata pada hari tersebut, alangkah baiknya, celakalah aku apa yang telah aku lakukan sepanjang kehidupan aku. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Perhatikan penghujung ayat ini, Allah Ta'ala sebut apa? Pada hari itu, hari kiamat tersebut, seseorang itu akan diazab di dalam neraka Allah. Tidak ada satu azab yang lebih dahsyat daripada azab neraka itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada sesiapa yang dapat terlepas daripada penyiksaan neraka itu apabila ia diseksa sesiapa pun. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya neraka Allah, ya, apabila malaikat sendiri disebut dalam hadis riwayat Ahmad, bila neraka jahanam itu dibawa datang, bila Allah Ta'ala hadir dan bila para malaikat melihat, apabila pembicaraan hendak bermula, seluruh para malaikat dalam keadaan sujud kepada Allah. Sujud kerana merendahkan diri pada Allah, dan sujud kerana ketakutan kepada neraka, memohon agar Allah Ta'ala melindungi daripada neraka itu membakar dan memudaratkan sekalian makhluknya. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya betapa penting untuk kita mengenal pasti beberapa amal-amalan yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk sama-sama kita kongsikan dan kita amalkan dan kita kerjakan, supaya ia menjadi penghijab kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak pergi kepada beberapa amalan yang telah pun saya himpunkan di sini berdasarkan sabdaan Nabi SAW menurut susunan para ulama. Dan antara amalan-amalan tersebut kita lihat sebenarnya semua di antara kita insya-Allah mampu untuk mengerjakannya dan mampu untuk mengamalkannya insya-Allah, ya. Sebahagian daripada amalan-amalan ini insya-Allah dia tidak terlalu berat, dan ada di antara kita yang jika diizinkan oleh Allah SWT dapat kita melaksanakan dan mengerjakannya. Baik, kita kembali semula kepada tajuk ini. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, ya. Apakah amalan-amalan tersebut? Yang pertama disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahawasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yusbih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin." Sebanyak 10 kali, kataballahu lahu bi kulli wahidatin qalaha 10 hasanat wa hattallahu anhu 10 sayyiat wa rafa'ahu Allahu biha 10 darajat wa kunna lahu ka 10 riqabin wa kunna lahu muslihatun min awwalin nahari ila akhirih wa lam ya'mal yawma idzin 'amalan yaqharuhunna fa in qala hina yumsi fa mithli dhalik. Baik, daripada hadis ini
yang mana Nabi SAW bersabda daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, menyatakan bahawasanya barang sesiapa yang mengucapkan perkataan ini ketika subuh hari, yakni di ketika pagi hari, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka Allah Ta'ala akan menuliskan baginya, bagi setiap lafaz zikir itu 10 kebaikan, dan Allah akan ampunkan dan gugurkan baginya dosanya 10 kejahatan dan dosa. Dan Allah Ta'ala akan tuliskan baginya, bagi 10 kali bacaan zikir itu, seperti pahala dia memerdekakan 10 orang hamba. Dan dengan amalan itu juga akan menjadi pendinding ianya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga dia akan menjadi pendinding dan pelindungnya daripada sebarang kejahatan pada hari itu. Dan hendaklah dia juga, kata Nabi SAW, membacakan zikir itu juga tadi di waktu petang. Maknanya zikir ini dituntut untuk kita membaca tahlil sebanyak 10 kali selepas solat subuh dan 10 kali selepas solat asar. Saya ulangi, baca zikir tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali selepas subuh dan 10 kali selepas asar. Ya, tolong jangan tinggalkan, kerana ia adalah merupakan salah satu jaminan daripada baginda Nabi SAW. Kita nak merdeka daripada api neraka ni, tak ada siapa boleh jamin kita. Ya, anak kita tak boleh jamin kita, guru kita tak boleh jamin kita, keluarga kita tak boleh jamin kita. Tetapi Allah dan Rasul telah memberitahu kepada kita apakah amalan. Amalan dapat menjamin kita, syafaat dapat menjamin kita. Tapi salah satu daripada amalan yang dapat menjamin kita daripada batang tubuh kita ini disambar, dijilat, dibakar, disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di atas kemuliaan kalimah la ilaha illallah. Apa makna tahlil? Iaitu kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah penafian syirik, kalimah mengisbatkan ketauhidan kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalimah ini begitu agung, begitu mulia. Inilah kalimah yang menjadi terbentuk daripadanya iman. Dan ia adalah merupakan kalimah yang bukan sekadar membentuk iman di dalam jiwa manusia, tetapi dia adalah kalimah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga adalah kalimah yang disebut dalam hadis sebagai kalimah yang paling berat di atas timbangan Al-Mizan pada hari kiamat. Dan dia juga adalah kalimah yang merupakan sebagai pembebas kepada pembacanya, kepada pengamalnya, kepada siapa yang melaziminya, kepada siapa yang memeliharanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, berapalah sangat minit, berapalah sangat waktu yang perlu untuk kita gunakan selepas subuh dan selepas asar. Hanya sekadar untuk kita membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak sampai pun 1 minit. Kalau kita baca 10 kali, saya kira lebih kurang dalam tempoh 3 minit sahaja. Dalam tempoh 3 minit, Masya Allah, 3 minit yang begitu singkat itu sangat bernilai untuk kita di hari akhirat. Sangat bernilai. Kalau kita ambil 3 minit selepas subuh, 3 minit selepas asar,
kita baru gunakan daripada 24 jam masa yang Allah beri kepada kita, hanya 6 minit kita peruntukkan untuk diri kita juga. Cuma kebaikannya adalah di dunia dan terutamanya di hari akhirat nanti, supaya neraka Allah nak menjilat kita, nak menyambar kita, nak membakar kita, dia melihat kalimat ini ada pada hati kita, ada pada ucapan dan lisan kita, dan ia menjadi pendinding menyebabkan neraka Allah tidak akan menyentuh hamba-hamba Allah yang telah pun membaca kalimat-kalimat ini. Subhanallah, bayangkannya, kita dalam banyak-banyak amal soleh yang kita kerjakan, kita tak tahu amal soleh mana, puasa kita ke, baca Quran kita ke, sedekah kita ke, yang boleh menjamin kita terlepas daripada neraka Allah. Tetapi mungkin kalau nak solat pun kita tak pasti, kita punya keikhlasan, kita punya kekhusyukan. Namun kalimat ini kita baca selepas subuh dan selepas asar. Kenapa ya? Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa kena lepas subuh? Kenapa kena lepas asar? Tak boleh ke lepas zuhur? Tak boleh ke lepas isyak? Kenapa kena lepas subuh dan lepas asar? Ada orang tanya soalan begini. Ya, bagus juga soalan dia, agak rasional. Kerana dalam hadis ini Nabi kata hina yusbih wa hina yumsi. Nabi tak kata ketika malam, Nabi tak kata ketika tengah hari, Nabi kata ketika subuh dan ketika asar. Kenapa, hadirin yang saya muliakan? Subhanallah. Pertama, ulama sebut, kata Imam Allahu Akbar, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, kerana selepas subuh dan selepas asar adalah merupakan waktu kelalaian manusia. Cuba tengok lepas subuh orang buat apa? Biasa lepas subuh ni banyak orang tidur. Orang gunakan masa yang berkat itu untuk tidur. Tidur termasuk salah satu daripada benda yang melalaikan. Tetapi bukan maksudnya tak boleh tidur. Boleh tidur tapi pada waktunya. Namun tidur bukan pada waktunya suatu kelalaian. Ya, sebab lepas subuh ni waktu yang barakah. Bukan nak suruh tidur. Nak tidur kena sebelum daripada itu. Kerana itu kita tengok lepas asar juga waktu orang lalai. Kerana orang baru habis selesai bekerja, orang selesai bertugas, orang mesti nak berlepak-lepak, orang mesti nak pergi bermundar-mandir, menghilangkan stres. Kerana lepas asar juga adalah merupakan waktu ramai di kalangan manusia yang sibuk berada di pasaraya. Kerana mereka menghitung keuntungan perniagaan mereka. Jadi sebab itu, antara salah satu sebabnya adalah waktu yang manusia lalai. Sebab itu dalam Quran Allah bersumpah wal fajr. Allah juga bersumpah wal asr, demi fajar, demi asar. Walaupun ada tafsir demi masa, tapi ada juga menafsirkan demi asar, yang menunjukkan innal insana lafi khusr, kerana manusia itu banyak dalam kelalaian pada waktu-waktu tersebut. Ada juga ulama yang menyatakan, seperti Imam Ibn Hajar menukilkan, kenapa lepas subuh, kenapa lepas asar? Kerana lepas subuh dan asar adalah merupakan waktu manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu manusia menyakiti Tuhan, waktu manusia menghina Tuhan, waktu manusia mencerca Tuhan, yakni orang-orang kafir. Sebab tu tengok, mana ada agama selain pada Islam yang memulakan menyembah Allah sebelum terbitnya matahari. Kajilah agama apa pun. Agama Buddha, agama Kristian, agama Yahudi, agama Hindu, semuanya mereka mulai menyembah Tuhan mereka setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Mana juga ada agama yang masih menyembah Tuhan yang kononnya mereka kata Tuhan mereka selepas dah terbenam matahari, yakni ketika dah masuk isyak. Contoh, ada kita nampak orang yang pergi ke gereja, yang pergi ke kuil pada waktu isyak? Tak ada. Sebab itu Islam adalah satu-satunya agama yang mana kita menyembah Allah Ta'ala dalam sepanjang waktu yang Tuhan berikan dalam tempoh kehidupan yang kita lalui seharian. Sebab itu, sebelum orang memulakan mensyirikkan Allah,
Allah perintahkan kita mentauhidkan Allah di awal pagi. Kerana pada waktu selepas matahari terbit, Allah suruh kita supaya banyak berzikir. Sebab tu lepas subuh, lepas asar tak boleh semayang. Allah suruh kita berzikir. Kerana itu waktu manusia lalai. Kerana pada waktu itu adalah waktu orang-orang lain hendak menyembah Tuhan mereka. Dan Allah tak nak kita ikut seperti mana amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebaliknya Allah suruh kita minta berlindung kepada Allah daripada kesyirikan. Wahdahu la syarikalah. Dialah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Sebab tu bacalah zikir ini, ya, terutamanya kalau kita yang dah sampai kepada peringkat umur usia yang dah bersara, ya, kita semakin dekat menuju kepada kematian, semakin dekat untuk kita kembali kepada Tuhan, semakin pendek perjalanan kita. Jadi apakah persediaan yang perlu untuk kita bekalkan? Antara yang paling mudah yang Nabi sarankan ini, bacalah zikir ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga dalam riwayat Muslim juga ada riwayat yang sama sepertinya. Kemudian kita nak tengok lagi apakah amalan-amalan tersebut yang telah pun dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Antara amalan-amalan yang lain juga yang dianjurkan oleh baginda untuk mendapatkan pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan yang seterusnya yang disebutkan adalah, yang kedua adalah yang disebutkan, yakni seseorang itu al-muhafazatu ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha. Orang-orang yang melazimi mengerjakan 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur dan 4 rakaat sesudah daripada solat fardu zuhur. Ini antara amalan lain, ya. Amalan lainnya antaranya adalah, lepas ni kalau boleh sebelum kita menunaikan solat fardu zuhur, kalau kita tak ke masjid, umpama contohnya, kalau kita tak berkesempatan ke masjid, kita solat di rumah, kita masih ada masa yang lebih selesa, buatlah 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian buatlah 4 rakaat sesudah solat fardu zuhur. Ya, tak lama pun. Jangan rasa Allah 4 Ustaz, banyaknya 4. 4 campur 4 dah 8, campur zuhur dah 4 lagi dah 12. La ilaha illallah. 12 rakaat tu, kalau dibandingkan dengan masa kita banyak tengok handphone, masa kita banyak duduk di kedai, masa kita banyak menonton TV, agak-agak mana lebih lama? Cuba try catat sikit. Masa kita menonton TV berapa jam? Masa kita tengok handphone berapa jam? Masa kita berbual berapa jam? Nak dibandingkan dengan 12 rakaat, tak lama. Nafsu yang cakap lama. Kerana nafsu tak suka benda itu. Solat benda-benda yang Tuhan redha ni memang nafsu akan memberontak. Sebab tu kita disuruh mujahadatun nafs, disuruh kita untuk melawan nafsu. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi ini daripada Ummu Habibah, isteri kepada Nabi SAW, memperingatkan pada kita. Ummu Habibah, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha, sejak beliau mendengar hadis ini, beliau tidak pernah meninggalkan amalan ini sehingga akhir hayatnya. Dan saya minta kepada siapa yang mendengar, mulai hari ini, mulakan bagi siapa yang belum bermula. Ya, kalau siapa yang sudah bermula, istiqamahkan. Istiqamahkan sampai akhir hayat. Kerana Nabi SAW tidak pernah berdusta. Apa yang Nabi ajarkan pada kita, yang Nabi rekomenkan, hatta pada isteri baginda sendiri, benda itu insya-Allah pasti kita akan nampak kesan dan rewardnya pada hari akhirat nanti. Baik, kita pergi pada hadis ini. Kata Sayyidatina Ummu Habibah, Nabi SAW bersabda kepadanya, "Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar." Siapa yang memelihara, perhatikan,
Sesiapa yang hafadha, memelihara. Apa makna memelihara? Bukan kadang-kadang, bukan jarang-jarang, bukan sesekali, sentiasa. Bukan, oh saya pernah buat Ustaz. Bukan pernah buat. Saya pernah buat 4, saya pernah buat 4 sebelum, 4 selepas. Bukan pernah buat. Tapi yang jaga, yang memelihara, yang konsisten, yang istiqamah. Ini maksud dia. Maknanya, dia bukan sekadar pernah melakukan atau kadang-kadang mengerjakan atau jarang-jarang mengerjakan, tapi dia sentiasa melaksanakan. 4 sebelum Zuhur, 4 selepas Zuhur. Baik, ada yang tanya, nak buat 4 rakaat sekaligus 1 salam ke 4 rakaat 2 salam? Dua-dua boleh. Nak buat 4 rakaat 2 salam pun boleh, nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Kerana kedua-duanya sabit pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi buat 4 rakaat 1 salam. Tak ada tahiyat awal ya. Kadang-kadang boleh buat 4 rakaat dengan 2 salam. Yang bermasalahnya, buat pun tak, apatah lagi salam. Ya? Ini menunjukkan pada kita, peliharalah amalan ini. Dalam riwayat An-Nasa'i, juga disebutkan daripada Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha dalam riwayat yang berbeza. Beliau menyatakan Nabi bersabda, "Ma min 'abdin mu'min yusalli 4 raka'atin ba'da adh-dhuhr fatamassa wajhahu an-nar abadan insyaallah azza wajal." Yang memberi maksud, sesiapa di kalangan hamba yang beriman. Nampak? Orang yang boleh jaga 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur, Nabi sifatkan dia orang yang mukmin. Kerana orang yang lemah iman tak mampu nak jaga amalan ini. Tak mampu. Berat. Tapi bagi orang yang imannya kuat di dalam dirinya, dia boleh jaga 4 rakaat sebelum Zuhur, dia boleh jaga 4 rakaat selepas Zuhur. Ya, tolonglah benda ni kita ingat dulu. Ni banyak orang waktu Zuhur sibuk kerja, saya faham. Habis bagi salam solat Zuhur, dah mula buka tengok handphone dulu. Bukan dia teringat nak buat 4 rakaat selepas Zuhur ni dulu. Melainkan kalau ada benda yang terlalu urgent lah. Kalau kita ada kerja pun, kita boleh selesaikan kerja kita, kemudian kerjakan balik 4 rakaat selepas Zuhur ni. Selama mana waktu Zuhur tu masih ada. Tak semesti immediately. Kalau kita tak sempat Ustaz kerana terlalu sibuk, benda yang terlalu emergency, boleh qada. Nabi pernah mengqadakkan salat 4 rakaat selepas Zuhur kerana Nabi disibukkan kerana adanya al-wufud, adanya tetamu-tetamu yang datang untuk minta Nabi ajarkan tentang Islam. Nabi pernah qadak salat sunat rawatib, ada disebutlah riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmizi. Maknanya menunjukkan kepada kita, kalau kita sibuk pun qadak, jangan tinggalkan macam tu kosong. Ya, kita musafir ke, kita apa ke, maka bila ada masa-masa kita sakit, kita tak larat, kita boleh qada amalan-amalan tersebut. Ya, baik. Maknanya kat sini, siapa tidaklah hamba yang beriman itu melainkan mereka yang menjaga 4 rakaat selepas Zuhur, melainkan Allah mengharamkan wajahnya. Wajah dia ni Allah haramkan daripada neraka selama-lamanya, insya-Allah, kata Nabi SAW. Maknanya ulama kata bukan sekadar wajahnya tak disambar neraka, bahkan wajahnya takkan memandang ke arah neraka. Allah palingkan wajahnya daripada menatap neraka itu. Menatap neraka, walaupun neraka tak sambar, melihat neraka itu juga suatu azab, seksa. Allahu Akbar. Cuba kita tengok api, walaupun kita jauh daripada api, kita tengok api, bahang dia tu menyakitkan wajah kita. Tapi neraka Allah bukan sekadar api. Neraka Allah tu kita tengok siksaan-siksaan yang ada dalam neraka tu. Bermacam-macam siksaan tu pun kita tak mampu nak menatapnya. Macam kita tengok video orang kena bunuh, orang kena tikam, orang kena kelak, orang kena... kita tak sanggup nak tengok. Apatah lagi nak tengok siksaan-siksaan di dalam neraka. Kata Abu Tayyib Muhammad Syamsuddin Al-Abadi, beliau menghuraikan daripada hadis ini, dalam riwayat mengatakan bahawasanya haramallahu lahmahu 'alan nar. Dalam riwayat yang lain mengatakan Allah mengharamkan dagingnya
daripada disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau melanjutkan kata-katanya, dia kata lamma nazala bi Anbasata al-maut. Ada seorang tabi'in wanita namanya Anbasah. Ketika dia nak meninggal dunia, ishtadda jaza'uhu. Dia sakit kematian, ya. Kemudian dia berkata, aku telah merasa menyesal kerana aku tidak memelihara 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 selepas Zuhur. Sedangkan aku pernah mendengar kelebihan amalan ini daripada Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dia dengar yang isteri Nabi ni memeliharanya hatta matat, sehingga isteri Nabi meninggal dunia. Ini dalam riwayat Hasan ibn Atiyah menyatakan Anbasah bin Abi Sufyan. Siapa Anbasah bin Abi Sufyan? Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Anbasah merupakan adik kepada Ummu Habibah. Maknanya mereka adik-beradik. Anbasah pun anak Abu Sufyan, Ummu Habibah pun anak Abu Sufyan. Kedua-duanya adalah merupakan adik-beradik. Anbasah kata, ketika aku sakit nak meninggal dunia, kemudian ditanya kepada aku, bukan sakit saja, dia macam merintihlah Allah, macam rasa menyesal, ya. Kemudian ditanya, kenapa kau boleh mengeluarkan suara seperti ini, sesalan seperti ini? Dia kata, aku pernah mendengar daripada kakakku Ummu Habibah mengatakan Nabi bersabda, siapa solat 4 sebelum Zuhur, 4 selepas Zuhur, Allah haramkan daging daripada api neraka. Dan sejak daripada itu, kakakku tak pernah meninggalkannya semenjak dia mendengarkan hadis itu daripada Nabi SAW. Ya, sehinggalah ia meninggal dunia. Dan kata Anbasah, kenapa dia jadi sedih? Kerana aku amalkan hadis itu tadi lewat. Kalaulah alangkah baiknya jika aku dapat mengamalkannya awal-awal lagi. Dia menyesal bukan sebab dia tak buat, saya tersilap tadi. Dia menyesal bukan sebab dia tak buat. Dia menyesal disebabkan kerana dia buat tu sudah terlewat. Dia kata alangkah baiknya jika aku dapat tahu lebih awal, kemudian aku dapat amalkannya lebih awal sehinggalah ke akhir hayatku. Bayangkan kita sekarang ni macam mana dengan kedudukan Anbasah ni, ya. Kalau beliau dengan lewat pun, dapat amal lewat pun dah menyesal, dah sedih. Kita kalau yang belum buat lagi, tak sedih-sedih, tak tahu nak kata apalah, ya. Sedangkan ganjarannya adalah sangat besar yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak pergi kepada amalan yang seterusnya, yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, amalan yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu as-sadaqatu wal kalimatu at-tayyibatu. Sedekah dan ucapan perkataan yang baik. Dalam riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW bersabda, ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyiqqi tamrah. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, yang mana kata Adi bin Hatim, sahabat Nabi, Nabi pesan kat dia. Nabi SAW kalau sayang sahabatnya, Nabi akan pesan pada sahabat. Nabi kata pada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dulu dia seorang Kristian, dia seorang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia menjadi seorang Muslim yang sangat hebat, sahabat yang sangat hebat. Nabi bagi tahu pada dia, ij'alu bainakum wa bainan nar. Jadikanlah antara kamu dengan neraka tu adanya pendinding. Tahukah kita apakah baju perisai kita yang mendinding kita daripada neraka? Apakah pendinding yang mendindingkan batang tubuh kita daripada neraka menyentuh kita? Maka Nabi sebut,
antara protection, antara pendinding yang mendinding batang tubuh kita daripada neraka Allah adalah sedekah. Sedekah. Sebab tu Nabi kata, walau bisyiqqi tamrah. Jangan tinggal sedekah. Walaupun kamu hanya boleh sedekah dengan separuh buah tamar. Orang kita hari ni, dia tak buat sedekah sebab apa? Dia kata sikit sangatlah Ustaz. Saya takat nak bagi RM1, malulah Ustaz. Saya nak bagi 50 sen, malulah. Ya Allah, Allah tak pernah merasa malu untuk menerima sedekah anda walaupun sedikit. Yang penting kita ikhlas. Kita buat tu sebab nakkan Allah Ta'ala pelihara kita daripada seksaannya, nakkan keredaannya, nakkan ganjarannya. Kenapa perlu rasa malu? Tak perlu rasa malu walaupun pemberian yang sedikit. Yang penting istiqamah. Kerana pemberian yang sedikit itu, jika ia ikhlas, jika ia benar-benar mendambakan ganjaran daripada Allah, dia akan menjadi suatu habuan yang sangat lumayan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, seingat saya, disebutkan bila seorang hamba Allah tu bersedekah dengan 1 biji tamar, Allah akan menerimanya. Fayaqbilu biyaminih. Allah akan terimanya dengan tangan kanannya. Maksudnya Allah akan terimanya dengan rahmatnya. Allah terima sedekah itu. Kemudian Allah gandakan pahalanya. Sehinggalah bila hamba Allah tu balik di hari akhirat, dia melihat sebiji buah tamar yang dia sedekah, di atas timbangannya sudah menjadi sebuah bukit yang amat besar. Allahu Akbar. Siapa sangka Allah Ta'ala ni melabur pelaburan sedekah kita. Ingat, setiap kali kita masuk duit sedekah ke tabung, setiap kali kita bagi duit ataupun bagi makanan ataupun bagi apa sedekah, pakaian ke, hadiah ke, itu adalah pelaburan. Saya nak tanya para pendengar yang saya kasih, kita setiap kali kita keluar duit kita, kita pergi invest dekat unit trust ke, dekat ASB ke, dekat mana-mana tabung haji ke, mana-mana duit bila kita invest, ada tak kita rasa menyesal? Tak ada. Sebab apa kita tak menyesal? Sebab kita tahu duit yang kita invest tu akan berkembang. Duit yang kita invest tu akan bertambah. Betul tak? Kita rasa seronok lagi adalah, saya nak tambah lagi lah. Siap tanya lagi orang tu, ada tak, boleh buat lagi tak penambahan? Saya nak buat penambahan lagi lah pada pelaburan saya. Sebab kita nampak tiap-tiap tahun kita dapat dividen. Allahu Akbar. Kalau manusia menjanjikan pelaburan pun kita percaya, kita siap nak tambah lagi. Kita tahu kita akan dapat lagi dividen tu. Kenapa bila Tuhan janjikan pelaburan dan janjikan dividen, kita ragu-ragu? Kita rasa berat nak bagi. Kita rasa berkira-kira. Sebab tu adalah hadis Nabi kata, la tuki fayukiullahu alaik. Nabi pernah pesan pada Asma binti Abi Bakar, jangan kamu berkira-kira ketika nak memberi. Allah akan berkira-kira dengan kamu di hari akhirat. Setiap kali kita beri apa-apa pun, jangan menyesal. Kerana balik ke akhirat, kita akan tengok Allah tak akan berkira-kira dalam menggandakan apa yang telah kita berikan. Subhanallah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyanggahi dan memungkiri janjinya. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya, buatlah, benalah dinding anda. Sekarang ni nak tanya, masing-masing yang mendengar ni, dinding anda dah setebal mana untuk protect tubuh anda daripada neraka? Dinding kita dah tinggi mana yang kita dah bina dengan sedekah ni? Kan Nabi kata sedekah ni pendinding daripada neraka. Dinding kita dah tebal mana? Dinding kita dah tinggi mana? Kalau rumah kita nak besar-besar, nak tinggi-tinggi, nak kukuh, tebal-tebal, sebab nak protect kita daripada panas matahari, daripada hujan. Tapi kenapa bila balik ke akhirat tak ada dinding untuk protect diri daripada neraka? Ini menjadi tanda soal. Ya, sebab itu berilah walaupun dengan separuh tamar, kata Nabi. Ya,
separuh biji tamar ni berapa ni sangatlah nilai dia. Tapi Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dalam riwayat hadis yang mana Nabi bersabda, jangan kamu meremehkan sedekah walaupun benda yang kecil. Dapat bagi kitchen ke, dapat bagi apa yang simple ke, air mineral ke, cukup. Tapi kalau mampu bagi lebih, berilah lebih. Kalau tak mampu, berilah yang sedikit daripada tidak memberi langsung. Ya, baik. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain lagi, dari riwayat Muslim, man istata'a minkum ayyastatira minan nar walau bisyiqqi tamra falyaf'al. Nabi sebut, kalau kamu mampu untuk melindungi diri kamu daripada neraka Allah walaupun dengan separuh buah tamar, maka kamu lakukan. Kena faham maksud hadis ni. Nabi bukan nak suruh kita sedekah separuh buah tamar, tapi maksud Nabi, buatlah sedekah walaupun sedikit, jangan tinggal walaupun sedikit. Itu maksud Nabi, ya. Buat sekadar kemampuan, itu maksud Nabi SAW. Dan ingat, dalam surah Munafiqun pada ayat ke-10, yang mana Allah menceritakan antara banyak-banyak amal soleh, amalan yang paling manusia akan menyesal di hari akhirat kerana tidak mengerjakannya adalah sedekah. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah kata, berinfaklah kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Kerana bila dah datang kepada kamu kematian, kamu nampak dah malaikat datang nak menjemput dan mengeragut roh kamu dan nyawa kamu, kamu akan berkata, ya Allah, tolonglah, postponekanlah, berilah tangguh, berilah tempoh lagi pada kami. Kamu nak buat apa? Malaikat tanya, kalau kamu diberi balik kat dunia, kamu nak buat amalan apa? Fa as-saddaq, aku nak sedekah. Allahu Akbar, aku nak sedekah, ya Allah. Kenapa? Sebab sedekah ni, kalau salat habis je 2 rakaat, habislah. Dia takkan sambung dah. Kita kena semayang lagi, baru dapat lagi. Sedekah kita bagi sekali, dia berkembang. Yang Allah Ta'ala sebut, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Daripada satu biji, dia akan berkembang-kembang menjadi 100 biji. Sebab itulah mereka ingin untuk melakukan sedekah. Baik. Kemudian banyak lagi lah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ni dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, an-nar fata'awwadh minha wa asyaha biwajhihi thumma dhakara an-nar fata'awwadh minha wa asyaha biwajhihi. Nabi SAW kata, neraka, berlindunglah daripadanya. Kemudian Nabi sapukan wajahnya. Nabi kata lagi, neraka, berlindunglah daripadanya. Kemudian Nabi sapu wajahnya lagi. Kemudian kata Syu'bah, fala asyukku thumma qal, berkatanya, aku tidak syak lagi. Kemudian Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Nabi sebut, berbuatlah kamu, selamatkanlah wajah kamu, lindungkanlah wajah kamu daripada disambar neraka atau melihat neraka, sekalipun kamu bersedekah dengan separuh biji tamar. Perhatikan hujung hadis ni. Kalau kamu tak ada duit juga, kalau kamu separuh buah tamar pun kamu tak ada, zaman-zaman dalam keadaan krisis ekonomi, kita nak kena ada saving, keperluan, kamu tak ada pun, tak mampu nak buat sedekah tiap-tiap hari, Ustaz, kerana duit makin susut, belanja makin meninggi, keperluan, paling kurang Nabi kata, fabi kalimatin tayyibah, yang menggantikan sedekah kamu, yang menghijab kamu daripada neraka itu, perkataan yang baik. Allahu Akbar. Rupanya perkataan yang baik ni pun boleh jadi pendinding kita daripada neraka. Lagilah tak payah modal. Kalau nak sedekah kena ada modal. Duit, baju, makanan, air, modal. Aset. Yang ni tak ada aset, air liur je. Perkataan yang baik. Baik. Orang tanya, apa perkataan yang baik? Tolong rujuk surah An-Nisa. Ya, kita buka sama-sama
Kalau siapa yang ada mushaf, boleh tengok dalam mushaf ya, yang mana Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala ada menghuraikan kepada kita berkenaan dengan perkataan yang baik. Ya. Kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, sekejap ya, saya buka surah An-Nisa. Kita tengok dalam surah An-Nisa itu mana ni? Tak jumpa pula. Baik. Kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quranul Karim, misalnya contoh, dalam ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, ada satu ayatnya, saya bacakan ayat ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang perkataan yang baik. Setiap hari kalau boleh kita ucapkan perkataan ini. Pada ayat 114 ya. Buka surah An-Nisa ayat 114 pada muka surat 97. Allah berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di sisi Allah daripada perkataan kita, melainkan, tengok, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Perkataan kita ni tak ada benda yang baik melainkan 3 perkataan ni saja. Quran cakap. Kalau kita jaga setiap hari 3 perkataan ni, insya-Allah 3 perkataan ini akan menjadi penghijab dan pendinding kita daripada neraka Allah. Yang pertama apa dia? Amara bi sadaqah. Melainkan perkataan kita ni yang kita tuturkan tak ada yang baik, Tuhan cakap, melainkan apa yang kita suruh orang untuk bersedekah. Apa makna perkataan sedekah? Ini tafsirlah, perbahasan yang panjang. Perkataan yang sedekah ni ada ulama kata zikir. Zikir juga sedekah. Antara perkataan yang menggantikan sedekah, yang menjadi hijab kita dari neraka adalah zikir. Sebab Nabi pernah sebut, fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Nabi kata tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Kalau dah tak boleh nak bagi duit, zikirlah. Takkan zikir pun tak boleh. Ya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, puji Allah, sedekah. Itu yang maksud amara bi sadaqah. Perkataan yang dimaksudkan perkataan yang sedekah ni, yang pertama adalah zikir. Yang kedua, ada ulama kata maksud sedekah, perkataan sedekah ini adalah merujuk kepada, iaitu perkataan-perkataan yang baik. Apa makna perkataan yang baik? Perkataan yang tak menyakiti orang, perkataan yang tidak mengejek orang, perkataan yang tidak mengumpat orang, perkataan yang tidak menghina orang, perkataan yang tidak memfitnah orang. Ini perkataan-perkataan yang bila orang dengar, orang gembira, orang happy, bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang beradab, bahasa yang tidak kasar. Ini yang Nabi sebut, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang rasa selamat daripada disakiti dengan perkataan dia. Ini yang kedua. Itu makna yang kedua perkataan sedekah. Yang kedua kita tengok kat sini Allah kata apa? Au ma'rufin. Perkataan kita yang kedua setiap hari kita kena buat apa? Ajak orang kepada yang ma'ruf. Nasihat, sampaikan ilmu, beri peringatan. Apa dia lagi? Ajak orang buat baik. Ini kan perkataan ma'ruf. Nasihat orang jangan buat benda mungkar, cegah yang mungkar. Ni perkataan yang ma'ruf. Ya. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala perintahkan pada kita, kalau kita tengok dalam Quran ya,
perkataan-perkataan yang Allah perintahkan kita buat. Yang pertama dipanggil qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa. Boleh tengok surah An-Nisa ayat 5. Allah kata, hendaklah kamu mengucapkan perkataan-perkataan yang ma'ruf. Ini perkataan yang baik. Ajar orang buat baik, nasihat orang, bimbing orang, ajar orang mengaji, ajar orang ilmu, sampaikan ilmu, ajar orang buat kebaikan, ya, seru orang kepada kebaikan. Kemudian yang kedua Allah kata apa? Qaulan sadida. Ingat ya, ini maksud daripada tafsiran perkataan ma'ruf tadi. Setiap hari kita kena buat qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Cakap benda yang benar, jangan bohong. Boleh tengok surah An-Nisa ayat 9. Jangan bohong, jangan dusta. Jangan. Yang ketiga, tengok surah An-Nisa ayat 63. Allah sebut qaulan baligha. Cakaplah kepada manusia dengan perkataan yang boleh menyentuh hati mereka. Bila mereka dengar nasihat kita, ya Allah, terkesannya, terasa di dalam hati menusuk, rasa nak berubah. Bukan orang terasa sebab jahatnya mulut kita. Orang terasa kerana nasihat kita tu berkesan. Qaulan baligh. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, qaulan karima. Tengok surah Al-Isra ayat 23. Cakap dengan mak ayah dengan perkataan karim. Bila mak ayah dengar kita cakap tu, dia dengar kita balas perkataan pun, dia rasa dia telah dimuliakan. Allahu Akbar. Ni kita cakap dengan guru qaulan karim pun tak ada, walaupun nama je Karim. Cakap dengan mak ayah qaulan karim. Apa mak? Apa tak dengar lah. Apa cakap pula? Cakap macam cakap dengan orang. Allahu Akbar. Qaulan karima. Kemudian dalam surah Al-Isra lagi Allah Ta'ala sebut qaulan maisura. Cakaplah dengan orang dengan percakapan yang memudahkan. Maknanya percakapan yang mudah-mudah orang faham. Percakapan yang diterima oleh masyarakat. Bukan percakapan yang sangat sulit orang nak faham. Perkataan yang terlalu memeningkan, yang mengelirukan. Jangan. Perkataan yang mudah untuk difahami. Ya. Baik. Yang seterusnya dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut qaulan layyina. Banyak sebenarnya Allah suruh kita cakap yang benda baik-baik dalam Quran ni. Qaulan layyina. Allah kata perkataan yang lemah lembut. Ya, bahasa yang terpilih. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir qaulan thaqila. Surah Muzammil ayat 5. Perkataan yang berat. Perkataan yang berat ni maknanya kita sampaikan sesuatu nasihat, teguran, walaupun berat kita nak bagi tahu, takut orang tu kecil hati, tapi kita bagi tahu juga, tapi dengan bahasa yang baik. Ya. Yang ketiga, Al-Quran suruh kita au islahin bainan nas. Perkataan yang setiap hari kita kena ucapkan apa dia? Perkataan untuk mendamaikan orang-orang, mensilaturahimkan orang. Bukan perkataan yang bersifat dendam, bukan perkataan yang bersifat benci, bukan perkataan yang memutuskan sesuatu. Tidak. Ya. Jadi peliharalah perkataan anda, maka anda akan dipelihara daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rupanya lidah kita ini antara penyebab paling banyak manusia dihumbankan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud, satu kalimah la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Satu perkataan yang lidah kita cakap mengundang murka Allah, kita kena tanggung dengan satu kalimah masuk neraka 70 tahun. Bayangkan kalau 1000 perkataan kita cakap, 1000 kali 70 ribu tahun dalam neraka. Itu kalau 1000. Kalau kita cakap 1,000,000 perkataan yang dimurkai oleh Allah, 1,000,000 kali 70 tahun, 70 juta tahun masuk neraka. Sanggup ke? Sebab itu Nabi ajar kita setiap kali kalau kita bercakap, takut cakap kita ini ada menyakiti orang, segera cakap, saya minta maaf sepanjang saya berkuliah, saya bercakap tadi jika ada menyakiti. Amalkan budaya macam tu. Bila kita sembang dengan orang, sembang dengan kawan, lepas habis je sembang kawan,
Masa nak beredar tu, okey, sebelum balik, saya minta maaf ya, kalau tadi masa sembang-sembang saya ada sakiti siapa-siapa, saya minta maaf. Kalau kotlah kata-kata saya ada menyinggung. Kena ajar, biasakan macam tu. Bukan masa kuliah je nak cakap macam tu. Masa sembang biasa-biasa pun kena macam tu. Dan Nabi ajar kita juga baca kafaratul majlis, supaya perkataan kita tu kalau ada yang salah, Allah ampunkan. Kalau dosanya mengundang murka Allah. Tadi kalau takut menyinggung manusia, kena minta maaf manusia. Ni kalau mengundang murka Allah, baca subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada perkataan kita tu Allah benci, kita baca kafaratul majlis. Bukan dalam majlis ilmu saja, di mana-mana majlis, majlis kenduri, majlis sembang, majlis apa, bacalah penutup bacaan zikir ini, Allah akan gugurkan. Tapi orang kita selalu duduk baca kafaratul majlis ni bila duduk dalam mesyuarat, duduk dalam majlis ilmu. Tak. Sepanjang majlis yang kita duduk bersembang dengan orang, baca dan amalkan sunnah ini. Ya, amalkannya. Baik. Saya takut saya tak sempat masa, saya mengejar masa. Okey, kemudian yang seterusnya, amalan yang menghijab kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala adalah as-sabru 'inda isabatil humma. Ada banyak amalannya, tapi masa kita agak terhad. Iaitu bersabar bila terkena penyakit demam. Saya yakin yang menonton ni pernah demam. Mesti ada antara kita yang pernah demam, kan? Tapi masa demam, ada tak kita cela demam tu? Tak kira lah demam virus ke, demam panas ke, demam sebab denggi ke, demam sebab apa ke. Ada tak kita kata, kita mencela penyakit demam tu? Jangan. Ya. Kerana apa? Daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW ada rajulan min Wa'ak. Nabi pernah menziarahi seorang lelaki daripada Bani Wa'ak. Dia tengah sakit demam. Dia tengah demam, Nabi ziarah dia, tengok apa bahasa Nabi pakai. Abshir, Nabi kata. Aku datang ni, kata Nabi pada orang yang demam, aku nak bagi berita gembira kepada kamu. Oh, kita pun kalau tengah demam orang cakap macam tu, seronoklah kita. Apatah lagi kalau yang ucap tu Rasulullah SAW. Kita amalkan macam tu. Kita pergi ziarah kawan kita yang demam, kita jumpa dia, kita kata, saya datang ni, sabar ya demam, saya datang ni, saya nak sampaikan berita gembira. Dia pun tertanya-tanya, apa benda kita nak sampaikan? Baik, sampaikan hadis Nabi ni kepada dia. Hiya nari yaqulullah, hiya nari usallituha ala abdiyal mudhnib litakuna hadzuhu minan nar. Rupanya Nabi nak sampaikan hadis kursi. Nabi kata kat lelaki tadi, Allah berfirman dalam hadis kursi. Allah berfirman, wahai hamba-Ku, aku nak beri berita gembira kepada kalian yang demam. Demam ini adalah sebahagian daripada percikan panas api neraka, yang sengaja Allah Ta'ala datangkan bahang panas itu menimpa kepada hamba-Nya yang berdosa, supaya ia tidak menjadi bakaran baginya di hari akhirat. Allahu Akbar. Rupanya orang yang selalu demam, orang yang demam ni, sebab tu kadang-kadang kita demam panasnya di kepala, betul tak? Demam panasnya di kepala, tapi seluruh badan jadi panas. Kaki panas, badan panas, tangan panas. Yang panas asalnya kepala. Kenapa Allah bagi satu badan? Sebab Nabi kata, Allah sebut dalam kursi, siapa yang pernah demam panas satu badan, dia sabar, dia redha, berubatlah, tapi dia tak mencerca demam tu. Dia tak mempersoalkan, kenapa Allah suruh bagi saya demam? Tak, dia sabar. Rupanya Allah bagi kita panas satu badan tu, supaya balik ke akhirat, satu badan kita neraka tak boleh sentuh. Neraka nak sambar, Allah kata, dulu aku pernah beri dia demam kerana percikan panas neraka-mu, wahai neraka. Dia demam satu badan, dia panas, dia sabar, dia redha. Aku larang kamu bakar dia, sebab dulu dia pernah panas kerana demam. Maka aku tak mau panas neraka menyentuh tubuh badannya lagi. Allahu Akbar. Sebab tu, kalau anak kita demam,
kita demam, sampailah berita gembira ini. Ya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Umamah, Nabi bersabda, al-humma khairun min jahannam. Demam ini adalah merupakan bahang daripada neraka Jahannam. Fama asabal mu'min minha kana hadduhu minan nar. Mana-mana orang Islam yang pernah kena demam, Allah nak tebus dengan demam tu supaya dia tak kena bakar dengan panas neraka hari akhirat. Ada orang boleh bangga pula, kau ni asyik demam je, tengok aku tak demam. Astagfirullah. Kita tak demam tak apalah. Tapi kenapa kita rasa yang kita tak demam lebih bagus daripada orang yang demam? Padahal Nabi suruh bagi berita gembira, orang yang demam tu boleh jadi lebih baik daripada orang yang tak demam. Ya, tapi bukan nak suruh kita minta demam, tapi nak bagi tahu kalau Allah bagi kita demam, itu suatu berita gembira, hadiah daripada Allah. Walaupun kita tak suka hadiah tu sebab sakit demam ni kan, lemah, tapi sebenarnya dia adalah hadiah yang sangat bernilai, kerana dia akan menjadi penebus kita daripada neraka Allah di hari akhirat kelak nanti. Ya, baik. Sebab itu Nabi pernah menziarah seorang wanita namanya Ummu Sa'id atau Ummu Musayyib. Dia masa demam, Nabi dengar dia macam apa ni? Dia macam merintih, dia macam tak reda. Kemudian Nabi kata, malaki ya Ummu Sa'ib tazafzafin. Aku tengok kenapa engkau ni macam tak reda ni. Ya? Dia kata, al-humma la barakallahu fiha. Dia cakap depan Nabi, demam ni tak ada kebaikan langsung, wahai Rasulullah. Demam ni penyakit yang tak ada kebaikan. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi nasihat. Nabi tak marah lah sebab dia jahil. Nabi nasihat, la tasubbi al-humma. Dalam banyak-banyak penyakit, demam ni kita tak boleh kritik dia. Merawat dia tak apa, kritik jangan. Nabi kata, jangan kau mencela demam. Kenapa? Fa innaha tuzhibu khataya bani Adam kama yuzhibul kairu khabathil hadid. Kerana demam ini menggugurkan dosa seperti mana karat ditanggalkan daripada besi. Allahu Akbar. Bukan sekadar dia hijab daripada neraka, tetapi dia juga akan menggugurkan dosa kita. Menggugurkan dosa kita. Baik. Kemudian, apa lagi antara amalan yang dapat kita kongsikan? Banyak lagi sebenarnya, tapi masa agak terhad. Saya akan kongsikan satu lagi ya, insya-Allah. Baik, antara satu lagi amalan yang juga dapat menghijabkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak nanti, antaranya yang disebutkan oleh baginda, yang saya rasa benda ini satu berita gembira kepada para ibu dan ayah yang ada anak, ya. Allahu Akbar, ya. Rezeki Allah Taala bagi kepada kita. Baik, di dalam hadis ya, iaitu as-sabru 'alal banat wa i'alatuhunna wa ri'ayatuhunna. Antara amalan yang menghijabkan kita daripada neraka Allah, sabar di dalam membesar dan mendidik anak-anak perempuan, menjaganya, mengeluarkan perbelanjaan untuknya dan mendidiknya. Berita gembira kepada siapa yang menonton saat ini, jika anda telah dianugerahkan anak perempuan, semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan pada kalian. Saya tak ada anak perempuan, ya, semua anak lelaki. InsyaAllah doakan, ya. Baik, tapi bukanlah bermaksud kalau Allah bagi anak lelaki, janganlah pula dihalau anak lelaki itu atau dibunuh ke anak lelaki itu, janganlah, ya. Anak lelaki pun ada kelebihan dia, ya. Cuma ini Islam nak mengangkat kelebihan anak perempuan, ya. Ada kelebihan yang tersendiri. Anak lelaki ada kelebihan tersendiri, anak perempuan ada kelebihan yang tersendiri. Cuma sekarang ni kita nak cerita yang anak perempuan. Baik. Dalam hadis Nabi SAW daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, ya. Sayyidatina Aisyah kata, anna Nabi SAW qala, Nabi pernah bersabda, man ibtuliya bi syai'in
minal banat fa sabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Allahu akbar. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita baginda Nabi SAW bersabda, ya. Baginda Nabi SAW bersabda kepada kita, mani betulia, sesiapa yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapat kesulitan di dalam mendidik anak-anak perempuan. Ya, nak didik anak perempuan ni, dia ada ujiannya yang tersendiri. Ya, dia ada ujiannya yang tersendiri. Ya, ada Allah Taala beri padanya ujian yang tersendirilah. Ialah biasalah anak perempuan ni emosinya lebih, dia nak perhatian lebih, belanjanya pun lebih, kan? Apa dia lagi? Dia punya batas auratnya pun lebih, dia punya pergaulannya pun lebih. Jadi dia semua lebih lah. Jadi bukan senang tu nak didik tu. Ya, sebab itu Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang diuji oleh Allah untuk membesarkan anak-anak perempuannya, ya, nak membesarkan anak perempuannya, Nabi sebut, mana pula hadis ni hilang pula tadi. Sesiapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia membesarkan anak perempuannya dan untuk dia mendidik mereka, maka kesabarannya itu dan setiap pengorbanan yang dia berikan dalam membesarkan anak perempuannya itu menjadi penghijab baginya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maksudnya setiap sabarnya seorang ibu, setiap sabar seorang ayah dengan karenah anak perempuan, sabar dengan menanggung belanjanya, sabar untuk menasihati dia supaya tutup aurat, sabar untuk menyuruh dia supaya taat kepada Allah, taat kepada suami dan sebagainya, itu akan menjadi modal sebagai ganjaran yang terhijab kita daripada neraka Allah SWT. Dalam hadisnya, kalau kita tengok misalnya contoh, ya, banyak hadis ni Nabi sebut man ala jariyatain hatta tablugha, tapi sampai balik lah, ya. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata, siapa yang membesarkan dan bersabar mendidik, mentarbiah anak perempuan, dua anak perempuan sampai dia baligh, jaa yaumal qiyamah, Allahu Akbar, saya cemburunya, akan datang dia pada hari kiamat. Ingat, ya, kalau dia berjaya didik anak perempuannya sampai anak perempuannya itu jadi wanita yang suci, wanita yang jaga maruah, wanita yang jaga aurat, wanita yang jaga batasan, wanita yang jaga agama, tidak mengorbankan, menggadaikan maruah dia, wanita yang begitu tertutup, ya. Dia boleh didik sampai wanita tu kahwin jadi isteri yang baik pula, dah ada anak jadi mak yang baik pula. Hasil didikan kita. Apa Nabi sebut? Ni berita gembira, tolong sebarkan. Jaa yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Nabi kata apa? Ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Nabi kata dia datang je hari kiamat, Nabi cari dia. Nabi datang dan Nabi peluk dan Nabi berikan isyarat, aku dan orang itu seperti ini pada hari kiamat. Allahu Akbar. Untungnya siapa yang ada anak perempuan, ya. Allahu Akbar. Bukan sekadar orang yang memelihara anak yatim yang akan rapat dengan Nabi SAW di padang mahsyar, di dalam syurga. Mereka yang berjaya mendidik anak perempuannya, bersabar dengannya juga, akan dicari oleh Nabi. Kita nak cari Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar susah. Orang ramai, sesak. Tapi Nabi yang akan cari kita. Ya, cemburu. Allahu Akbar. Ya. Baik. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, man ala ibnatain aw thalathan aw ukhtain aw thalathan hatta yubayyin yamutu anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Dalam riwayat Anas pula Nabi bersabda,
siapa yang Allah Ta'ala uji dia ada 2 anak perempuan yang dia didik, atau 3 Nabi sebut. Ini berita gembira lagi. Kalau dia tak ada 2 anak perempuan, Allah tak rezekikan dia ada anak perempuan 2 orang ke 3 orang, Nabi sebut au ukhtain. Ini bagi peringatan pada saya lah. Kalau tak ada anak perempuan, macam mana Ustaz? Saya nak lah ganjaran tu Ustaz. Saya cemburu lah Ustaz, saya nak. Nabi kata, dia kena tanggung jaga adik perempuan dia. Cuba tengok dalam keluarga kita, kita ada tak adik-beradik perempuan? Kalau ada, terima kasih ya Allah. Walaupun kita tak ada anak perempuan, kita ada adik-beradik perempuan. Cari adik-beradik perempuan kita. Tapi kalau boleh, kalau dia dah besar, suami dia tanggung lah. Maksud saya, kalau adik perempuan kita tu masih kecil, ya, kita dah besar, kita abang, kita tolong mak ayah kita, nasihat adik perempuan kita, didik adik perempuan kita, jaga adik perempuan kita, protect adik perempuan kita, ya, pelihara dia. Jangan biarkan dia biar begitu saja. Pilihkan baginya jodoh yang baik. Sebab tu bukan senang perempuan, ya. Sehingga kan yubayyin, Nabi kata, sehingga adik perempuan atau anak perempuan kita tu berkahwin. Atau kalau dia tak berkahwin, kita jaga dia sampai dia mati. Nabi kata, aku dan orang seperti ini dalam syurga seperti ini. Duduk syurga bersama dengan syurga Nabi SAW. Allahu Akbar, ya. Maknanya di sini menunjukkan pada kita ganjarannya sangat lumayan, sangat besar, dan banyak sangat hadis dia. Kalau saya nak baca kat sini, tak terbaca lah, kerana terlalu banyak, ya. Sehingga kan disebutkan, man wulidat lahu ibnatun falam yaidha walam yuhinha walam yu'thir waladahu alaiha, yakni adzakara adkhalahu Allahu biha al-jannah. Dari riwayat Ahmad, Nabi sebut lagi, sesiapa yang telah melahirkan baginya anak perempuan, dia tak bunuh anak perempuan itu. Zaman jahiliah kan dia orang bunuh. Dan dia tak hina anak perempuan itu, dan dia tak rasa menyesal dapat anak perempuan itu sebab banyak kos belanja. Bahkan dia memperingati, mendidik, bersabar dan sebagainya, Allah akan masukkan ia ke dalam syurga dengan kebajikan apa yang dia buat kepada anak perempuannya itu, ya. Ini menunjukkan pada kita penting untuk kita memelihara anak yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagi siapa yang ada anak perempuan, mungkin mereka lebih tahu cabarannya, ya. Saya belum tahu lagi lah, cabaran belum ada lagi, ya. Jadi saya rasa sekadar itu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Semoga ia memberi manfaat. InsyaAllah saya akan cuba adakan sambungan bagi kuliah ini di masa akan datang. InsyaAllah doakan supaya Allah SWT permudahkan rezeki bagi saya. Kepada sesiapa juga yang ingin membuat sumbangan dan tajaan untuk kuliah, juga boleh maklum dan boleh PM lah, insyaAllah. Dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi sakit-baki tajuk kita ini, insyaAllah. Semoga ia memberi manfaat. Yang penting, saya bukan nak meminta sumbangan. Kalau siapa yang nak bagi, boleh bagi kepada mereka yang nak membuat tajaan. Dan orang yang menaja ini juga boleh PM dan boleh tanya. Tapi yang lebih saya minta, tolong sharekan ilmu. Ini lagi penting. Tolong kongsikan ilmu ini kepada rakan-rakan yang lain, supaya mereka mendapat manfaat, supaya mereka dapat mengambil pengajaran yang sangat besar daripada tajuk yang kita kongsikan ini, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada ucapan saya yang menyakiti para pendengar, hadirin muslimin muslimat, atau yang menyinggung atau yang terkasar. Saya minta halal, saya minta maaf. Jika sudilah maafkan saya, dan juga kita sama-sama memohon keampunan pada Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.